Okay, Assalamualaikum. Good morning. Apa khabar semua? Good morning sir, khabar baik. Alhamdulillah. Baik. Okay, boleh dengar Okay. Sekali lagi Assalamualaikum. Good morning. So kita minggu ni dah minggu yang ke-10. Alhamdulillah sekejap je dah sampai minggu ke-10 dah. Tak lama dah nak periksa. Minggu ni kalau ikut dalam kita punya jadual PDP minggu ni kalau ikut tak ada kuliah lah. Tapi saya nak kuliahkan topik 3.3, 3.4 ni sebab awak tengah buat assignment kan. So ni topik yang berkaitan lah. Baik. So pagi ni kita nak tengok topik 3.3 Computer Secretaries and 3.4 Secretary Major. Okay. Sekarang ni pun awak tengah buat assignment dan ni memang topik yang berkaitan. So nanti bolehlah bantu awak untuk buat assignment dengan lebih mudah. Alright. So learning outcome untuk 3.3 define computer secretaries and identify type of secretaries. Kita nak kenal pasti apa tu secretary keselamatan komputer dan kita kenal jenis-jenis dia. Alright, so definition. Apa tu computer secretaries? Any event or action that could cause a loss of or damage to computer, hardware, software, data, information or processing capability. Okay, so maksud dia ada sebarang kita kata benda, perkara ataupun tindakan yang boleh menyebabkan kerosakan ataupun kehilangan kepada data, kepada software, hardware dan juga kepada keupayaan komputer untuk memproses. So, itu masuk risiko keselamatan komputer. Alright. And then terms computer crime. Okay. So apa tu jenayah komputer? Any illegal act involving a computer. So sebarang jenis tindakan jenayah yang melibatkan komputer. Itu maksud dia computer crime. Kalau cyber crime pula, online or internet based illegal act. Aktiviti jenayah yang melibatkan ni lah online ataupun jenayah melalui internet. Okay. Lately ni isu cybercrime ni memang dah ni lah. Dia kata sentiasa kita dengar kan isu-isu penipuan cyber ni. Alright. So kita kenal dulu. 7 basic categories of cybercrime. Ini antara terms yang kita selalu jumpa lah yang kalau sebut cybercrime ni, term-term ni memang selalu kita ni. Yang paling famous sekali hacker. Okay, apa tu hacker? Refer to someone who accesses a computer or network illegally. So hacker ni dia refer kepada individu yang akses kepada komputer ataupun kepada network secara tidak sah. Okay, maknanya dia pecah masuk lah, hack masuk, hackers. Okay. Alright, and then cracker, someone who access a computer or network illegally but has the intent of destroying data, stealing information or other malicious action. Okay, dia sama juga, cuma cracker ni dia punya intention ni, tujuannya biasanya dia lebih ni lah untuk tujuan yang memang lebih memudaratkan lah. Dia nak curi data, nak rosakkan data. Okay. Kalau hacker biasa ni mungkin kadang-kadang tu dia saja-saja nak test masuk je. Kan, nak test power je kan. Dia belajar online cara nak hack masuk sistem orang, lepas tu dia mungkin dia hack, dia keluar macam tu saja. Tapi kalau cracker ni biasanya dia kan dia punya kesan kerosakan yang dia buat tu lebih besar. Alright, and then script kiddie, someone who access a computer or network but does not have the technical skill and knowledge. Script kiddie ni lagi spesifik, dia refer kepada itulah tadi tu. Dia cuba-cuba sahaja kan nak ilmu-ilmu nak hack ni. And then corporate spies.
have excellent computer and networking skill and are hired to break into a specific computer and steal its proprietary data and information, or to help identify secretaries in their own organization. Baik. So corporate spy ni dia ada dua lah. Satu yang memang tujuan dia untuk pecah masuk sistem tertentu untuk dapatkan data, maklumat penting dan sebagainya. Okay. Dan satu lagi memang diupah ataupun dia pecah masuk untuk nak check lopong-lopong pada sistem. Kan? Contoh apa nama ni, sebenarnya memang ada. Tak silap saya dulu Asia dia pernah buat satu kontes untuk siapa yang boleh hack masuk sistem dia, apa kena pasti apa-apa untuk penambahbaikan dia ni. Tak silap saya dulu ada. Dan memang banyak lah ada buat lagu tu. So ada juga yang tu. Yang tu kira secara legal lah dibenarkan untuk ni. Alright, unethical employees. Yang kelima. Unethical employees may break into their employer's computer for a variety of reasons. Some simply want to exploit a security weakness. Yang ni contoh apa nama ni, kita kata hackers dari dalaman lah. Pekerja organisasi itu sendiri, dia ada akses untuk masuk ke dalam sistem. So mungkin dia masuk sistem dan dia buat benda tak sepatutnya. Okay. Ada sebab-sebab tertentu lah kan. Bergaduh dengan bos ke apa ke, tak puas hati ke. Then cyber extortionist. Someone who use email as a vehicle for extortion. Peras ugut. Okay. Dia buat peras ugut melalui apa nama ni, online. Okay. Peras ugut untuk duit ke apa dan sebagainya kan. And then cyber terrorist. Someone who use the internet or network to destroy or damage computer for political reason. Yang ni lebih serius ni. Okay. So biasanya atas isu-isu politik, isu-isu kenegaraan ke apa ke. Cyber terrorist ni masuk, dia attack sistem apa nama ni, website kerajaan ke apa ke, untuk nak bagi ni lah, nak jatuhkan apa nama ni, sistem negara tu dan sebagainya. Okay. Alright. Ada satu lagi term yang sekarang ni juga apa nama relate dengan cybercrime juga. Tapi bukan secara nyata. Sekarang ni dia panggil term cyberbully kan. Orang yang apa buat bully melalui internet ni kan. Bully ni macam-macam lah. Peras ugut pun ada. Okay. So ini antara 7 basic kategori untuk cybercrime. But yang ni yang penting. Type of computer security risk. So kalau berdasarkan awak punya assignment, so inilah antara 5 security risk yang awak boleh kena pasti untuk assignment awak tu. Okay, so kita kelaskan kepada 5. Yang pertama malicious code. Yang kedua unauthorized access and use. Yang ketiga hardware theft, software theft, information theft. Baik. So untuk assignment awak kena pasti 2 security risk. So boleh pilihlah antara 5 ni, kena pasti 2 security risk yang berkaitan. Okay. Baik. Kita tengok yang pertama, malicious code. Okay. Malicious ni dia refer kepada, kalau tak silap saya, benda yang meragukan. Malicious, benda yang tak tahu, yang meragukan, yang mungkin dia punya efek yang kurang baik. Itu maksud malicious code. Okay, a program that act without a user knowledge and deliberately alter the computer operation. Ataupun term satu lagi, malware. Malicious software. Okay, malware. Alright. So, malware ni dia adalah program komputer yang dia punya fungsi sebenar dia tu mungkin kita tak tahu, dan dia memang bertujuan untuk nak buat something pada komputer kita. Okay, tu bahaya dia. Dan dia ada banyak jenis lah. So antara yang paling ni sekali, computer virus.
Okay, a potentially damaging computer program that affects or infect a computer negatively by altering the way the computer works without the user knowledge or permission. So virus ni dia punya efek dia bergantung lah ikut jenis dia. Ada setengah virus tu dia cuma kacau kita punya file. Kan, mungkin virus tu dia kacau file Word ke apa ke, dia ubah file tu. Okay, kalau macam tu tak apa lagi sebab yang efek hanyalah file sahaja. Okay, data-data sikit sahaja. Tapi ada juga setengah virus yang dia alter kita punya sistem file. Windows system file ke apa ke. Kadang sampai nak start pun tak boleh. Asyik restart dan sebagainya. Itu lebih bahaya lah. Right. Seterusnya worm. A program that copies itself repeatedly. For example, in memory or on a network. Then using up resources and possibly shutting down the computer or network. But worm ni dia replicate. Dia sentiasa replicate. So dia akan berganda sampailah jadi banyak dan dia akan penuhi kita punya storage space lah. So jadi PC kita pun akan jadi affected. Dia jadi dari segi performance PC pun akan affected sebab memory dah penuh. Walaupun kita buka sikit pun memory penuh. Kan, untuk buat jadi slow dan sebagainya. Okay, tu worm So the Trojan horse, a program that hide within or look like a legitimate program. A certain condition or action usually trigger the Trojan horse. But Trojan horse ni dia apa nama ni sama juga, dia lebih kurang macam virus juga. Tapi dia bukannya kita kata dia bukan immediate effect. Contoh mungkin dia ada dalam PC kita, tapi dia tak aktif. Mungkin ada certain action yang trigger dia punya ni, baru dia aktif. Dan bila dia aktif, biasanya baru dia akan serang kita punya PC. Dia Trojan horse ni dia asal daripada apa nama ni cerita perang. Cerita perang orang Rom, saya silap saya kot. Kuda Trojan ni. Kalau awak apa nama ni kalau awak baca tentang Trojan horse punya sejarah ni, adalah dia punya sejarah dia. Saya tak cua secara detail apa nama ni. Tapi dia ni lah, dalam satu pihak tu, dalam perang tu, dia buat satu kuda besar, kuda kayu besar. Inilah kuda orang Trojan ni apa, orang Rom ke apa. Tu kononnya dia bagi sebagai hadiah untuk nak perdamaian, kononnya. Hantar sebagai hadiah. Kemudian pihak lawan musuh dia pun terima masuk dalam kota dia. Kemudian bila malam, rupanya dalam kuda kayu tu ada askar. Bila malam askar tu keluar, attack habis. Tu dia kisah dia tu lah. So dia contoh ni lebih kurang sama lah. Dia dalam PC tu dia duduk sembunyi. Main certain action, tiba-tiba dia trigger, dia keluar. And then rootkit. A program that hides in a computer and allows someone from remote location to take full control of the computer. Rootkit ni pun bahaya juga. Dia ada dalam PC kita dan dia jadi macam kita kata macam backdoor untuk dia access sistem kita. So bahaya jugalah. So dia boleh access kita punya sistem, dia boleh go through kita punya data dan sebagainya. Lebih kurang macam backdoor lah. A program or set of instruction, a program that allow user to bypass security control when using a program, computer or network. Okay, backdoor ni apa nama ni, dia boleh bypass security kan. Apa nama ni, dia boleh ni password, passcode dan sebagainya. Okay, kemudian adware. Adware ni sekatan kepada advertisement, advertisement malware. A program that display an online advertisement in a banner or pop-up window on web pages, email, messages or other internet services. But adware ni kadang-kadang dia tak mengganggu sangat lah kalau sikit. Tapi bayangkan bila kita online, sikit-sikit naik pop-up iklan, sikit-sikit naik pop-up iklan. Kemudian kalau iklan yang okey tak apa juga. Biasanya iklan yang
benda-benda yang mengarut lah, benda yang merapu ni kan, yang tak sesuai ni. So, itu pun sebenarnya dia boleh ganggu kita punya ni juga. Okay, sebab dia still akan gunakan resources juga, memory dan sebagainya. Kalau terlampau banyak, boleh affect kita punya performance komputer lah. So, itu adware. And then spyware, a program placed on a computer without the user knowledge that secretly collect information about user, often to the web browsing habit. Spyware ni pun contoh kita kita surf ataupun kita masuk kepada website-website yang kita kata untrusted kan, website-website yang bukan website official yang untrusted dan sebagainya, ataupun kita install apa-apa kita download daripada internet, kadang-kadang dia ada sekali spyware ni. So kena hati-hati ya selalu. And last one, botnet, a group of compromised computer connected to a network such as the internet that are used as part of a network that attack other network. Okay. Botnet ni dia kononnya macam satu node dalam network tu juga, dan biasanya dia untuk nak attack atau nak apa nama ni node yang lain lah. Okay, so symptom shown if computer affected by malware. So macam mana kita nak tahu komputer kita dah ada malware? So ni antara simptom dia punya, kita kata kesan-kesan dia lah yang kita boleh nampak. Operating system run much slower than usual. Kita punya OS tu jadi slow. Kita start PC 10 minit tak boleh guna lagi kan. Masih duk merangkak lagi. Dulu mula-mula okey je, tapi bila lama dia pelan slow. So kalau dah sampai kritikal sangat tu, better check. Mungkin ada something. Available memory is less than expected. Satu lagi, bila kita tengok dalam kita punya storage, file tak banyak mana pun, tapi penuh. Kan? Music or unusual sound play randomly. Ni pun isu masalah juga ni. Kalau ni tengah-tengah duk guna, dia keluar bunyi pelik-pelik dan sebagainya. System properties change. Setting pada komputer kita pun berubah-ubah. Files become corrupted. So yang ni dia kacau file lah. Contoh file Word ke apa ke, bila buka hilang habis, ni dah jadi pelik-pelik dan sebagainya. Okay, existing program and file disappear. Ni dia delete kita punya file dan sebagainya. Unknown program or file mysteriously disappear. So apa nama ni, dia create file-file tertentu, tiba-tiba ada je dalam PC kita kan. Screen display unusual message or image. Program or file do not work properly. Ni dia kacau program pula ini. Operating system shutdown unexpectedly. Tengah-tengah duk guna, tiba-tiba PC kita shutdown, restart dan sebagainya. Paling teruk sekali, operating system does not start up. Langsung tak boleh start langsung lah. Okay. So ni antara simptom-simptom kita dah kena malware ni. Sama ada virus ke, worm ke apa ke. So ini antara sistem dia. So macam mana nak ni dia? Hari tengah tengok topik seterusnya 3.4. Alright, yang kedua, unauthorized access and use. Kalau tak, so dia punya definisi dia, unauthorized access. Apa benda? Unauthorized ni tak sah kan. So capaian secara tidak sah. The use of a computer or network without permission. Kita tak ada kebenaran tapi kita pecah masuk kan. Contoh, macam kita memang kita ada akses pada portal. So awak login portal pelajar, awak masuk apa nama ni ID dengan password. So awak authorized untuk masuk portal. Tapi kalau orang yang tak ada ID password, dia nak juga akses portal, apa dia buat? So mungkin dia pecah masuk. So itulah kita panggil unauthorized access. Okay, dia hack lah macam mana. So itu kita sebut sebagai unauthorized access. Okay, unauthorized use apa pula? The use of a computer or its data for unapproved or possibly illegal activities. Okay, dia berbeza. Unauthorized use ni dia penggunaan yang tak sah. Okay, tapi dia boleh akses. Maksud dia awak lah, contoh, saya beri contoh, bukan saya kata awak pecah masuk tak. Contoh dia, awak memang ada akses ke portal college kita. Awak ada account, ada ID, ada password. Awak boleh akses bila-bila. Okay, tapi awak akses dan guna benda yang tak sepatutnya. Maksud dia kalau untuk awak mungkin awak cuma boleh tengok kelas, tengok nota dan sebagainya. Tapi apa yang awak buat, awak masuk, awak delete habis barang-barang dalam tu, ubah dan sebagainya. Tu maksud dia unauthorized use. Okay, jelas dia masuk secara sah tapi dia buat benda yang tak sepatutnya. Itu unauthorized use.
Okay. Yang ketiga, hardware theft and vandalism. Okay, hardware theft, the act of stealing computer equipment. Inilah curi inilah, curi hardware. Apa nama ni? Kalau apa nama ni? Dulu dalam makmal komputer kita selalu apa dia? Kadang-kadang mousepad hilang, mouse hilang dan sebagainya. Ada setengah tu sampai RAM hilang pun ada. Sempat dia buka dan ambil RAM. Kan? Okay. Itu contoh apa namanya? Stealing computer equipment. Hardware vandalism, the act of defacing or destroying computer equipment. Okay. Vandalism lah, buat vandalism kat atas perkasan komputer kan. Pecahkan screen, keyboard, hempuk dan sebagainya. Okay, yang keempat software theft. Curi software. Unauthorized duplication or use of computer software. So dia guna ataupun dia duplicate copy software guna secara tanpa kebenaran. License software dia buat dia download secara tak sah, secara tak sah. Pengguna pirated software dan sebagainya tu semua act of software theft. Okay. Alright, and last one, ada lagi. Steal software media, intentionally erase program, illegally copy a program, illegally register or activate a program. So ni antara kita kata contoh perlakuan software theft. Alright, and last one, information theft occurs when someone steal personal or confidential information. If stolen, the loss of information can cause as much damage as hardware or software theft. But information theft ni pun bahaya juga, terutamanya kalau melibatkan data-data yang kritikal lah. Contoh data kewangan, data peribadi ke apa ke. Maklumat kesihatan ke pun kadang-kadang kalau jatuh ke tangan ni pihak yang ni, dia boleh guna data tu untuk dia punya jenayah lah. Okay. So itu information theft. Alright. So untuk computer security risk, CSR ni computer security risk kita tengok definition dia. Dan ada 5 jenis computer security risk yang kita dah kelaskan. Okay, malicious code, unauthorized access and use, hardware theft, software theft, information theft. Baik. So nanti awak boleh buat apa awak punya assignment berdasarkan tu lah. Pilih-pilih baca situasi assignment awak tu betul-betul. Soalan tu kena pasti 2 security risk. So boleh pilih daripada 5 tu. Baik. Kita sambung sikit lagi. So kita nak pergi pula dekat 3.4. Okay, sekejap saya share balik. Semua ada okay. Senyap sunyi ke pensian habis semua dah ni? Okay, sir. Okay, alright. Baik, kita sambung lagi. Okay. Sorry, sekejap. Baik. So seterusnya 3.4 security measure. Kalau tadi kita dah tengok isu-isu yang melibatkan keselamatan komputer, ada 5 tadi. So untuk ni kita nak tengok pula cara-cara mengatasi dia punya security measure dia. So ini pun berkaitan juga dengan assignment awak. Sebab nanti awak dah kena pasti isu yang terlibat, awak kena come out dengan dia punya cara-cara mengatasi dia. Okay. Alright. So learning outcome, identify different ways to overcome security risk. Baik. So kalau tengok dekat topik atas ni, dia kelaskan kepada ada berapa ni? Ada 8 security measure, 8 pencegahan, guna antivirus, anti-spyware, firewall, cryptography, data backup, access control, physical access control, human aspect. Okay, so kita tengok. Yang pertama, antivirus. Apa tu antivirus? A software used to protect computer against viruses.
How? By identifying and removing any computer virus found in memory, on storage media or incoming file. Baik. So antivirus ni dia adalah satu program yang memang khusus fungsi dia untuk dia detect, dia akan scan kita punya content dalam komputer and detect, dan biasanya dia akan take action lah. Dia delete ke apa, dia repair dan sebagainya. Okay. Contoh antivirus ni penting lah. Tambah-tambah kita sekarang ni memang kita go online kan. So terdedah pada virus, worm dan sebagainya. Contoh antivirus dia ada yang berbayar, ada yang percuma. Okay. Contoh ni McAfee, Norton, apa lagi kalau berbayar ni banyak. Okay. Sebenarnya percuma pun banyak. Cumanya kalau percuma ni mungkin limited sikit lah dia punya, kita kata performance tu limited sikit lah. Okay. So apa kepentingan dia? Protects computer against viruses. Yes, memang penting lah antivirus sekarang. Even dekat phone kita sekarang ni pun ada juga antivirus untuk Android kan. Sebab kita tak tahu kita masuk web apa, kita tak tahu file yang kita download tu selamat ke tak. So bila ada antivirus ni dia lebih terjamin lah. Bukanlah 100% tak kena virus. Tak, tapi dia lebih ni lah. Lebih terjamin sikit. Okay. And then anti-spyware, a program that detects and removes spyware. By identifying and removing any spyware found in memory or storage media or in incoming file, prevent from privacy invasion, slowdown of computer or computer crash. Dia ada anti-spyware punya program dan kerana dia sekali dengan anti-adware apa semua tu lah. So kalau adware pun dia boleh detect sekali. Dan kalau yang antivirus yang kita kata yang berbayar ni, yang memang ni dia akan sekali dengan antivirus, dia sekali dengan anti-spyware, dengan anti-adware, dan juga sekali dengan dia kata internet security punya ni lah, punya features. Contoh dia macam Kaspersky, dia ada internet security features dia siap-siap semua dalam tu. Okay. Apa lagi? Banyaklah antivirus yang ni. Kalau yang percuma tu mungkin limited lah. Baik, contoh untuk anti-spyware punya software, Lavasoft, AdOS, Spybot, macam-macam lagi lah. Yang percuma pun ada. So penting jugalah untuk kita install anti-spyware ni dalam kita punya PC kalau kita memang sekarang memang selalu online lah. Dan kita risau ada sehari pengintip ke apa, kalau orang duk ni kita punya duk intip kita punya apa nama ni, activity online ataupun untuk intip kita punya data, so kita pakai anti-spyware. Alright, and then firewall. So kalau anti-spyware ni dia untuk isu apa? Isu yang tadilah malicious code tadi tu. Tu dia lebih dua-dua tu. Kemudian a part of computer system or network that is designed to block unauthorized access while permitting authorized communication. Firewall ni dia macam kita kata tembok pemisah antara network kita dan network luar. So dia macam penapis. Apa yang boleh dia akan permit, apa yang tak boleh dia akan block. Okay, itu pentingnya firewall. Okay, to protect network resources from outsiders and to restrict user access to sensitive data. So itu fungsi firewall lah. Okay. So dia boleh prevent unauthorized access. Dia boleh prevent juga malware attack. Okay. Alright, next, cryptography. A technology of encoding information so it can only be read by authorized individual. So cryptography ni dia satu kita kata kaedah untuk kita nak sembunyikan maklumat supaya orang lain tak boleh faham maklumat tu lah. Dia adalah dia punya kaedah dan dia ni dia encryption, decryption ni. Dan satu lagi dia ada encryption key untuk ni. Apa nama ni? So teknik kriptografi ni fungsi dia untuk dia nak apa nama ni? Jadi dia nak sembunyikan maklumat lah melalui transmission data tu. So kalau orang intake maklumat tu, dia mungkin dapat tapi dia tak dapat maklumat yang betul. Dia tak boleh apa nama ni, faham maklumat tu apa kan. Tu fungsi kriptografi. Okay.
So apa kaitan dia punya security issue dia? So boleh kaitan dengan unauthorized access and use, information theft. Ya, so dia boleh access tu. Alright, so ni dia penerangan dia lah. How to read data, you must decrypt into readable form. Unencrypted data is called plain text. Encrypted data is called ciphertext. To encrypt plain text converted to ciphertext using encryption key. Ni dia punya technical ni je lah. Yang penting awak boleh faham apa tu kriptografi. Okay, apa penting dia? The process of proving one's identity ensure that no one can read the message except the intended receiver. Tu nak make sure maklumat tu tak sampai kepada orang lain lah. Okay. So itu pentingnya kriptografi. Ni contoh daripada apa nama ni teks dalam bentuk biasa macam ni. So dia akan encrypt jadi bentuk macam ni. So orang lain mungkin tak faham. Okay, dia transmit signal apa data ni, hantar pada receiver. Bila sampai kat receiver, dia akan decrypt. So dia akan tukar balik ke bentuk asal. Okay, so lebih selamat. Okay. Alright. And then data backup. Okay, sikit lagi. Data backup, to make a copy of data file, program or disk when needed. Individual data file or the asset of data file can be restored to a computer system. In the case of system failure, you can restore the file by copying the backup file to the original location. Prevent again data loss. Okay, data backup ni kita kata satu action ataupun kaedah untuk kita nak recover kita punya data lah. In case berlaku apa-apa masalah pada komputer kita ataupun data kita ada masalah ke apa ke, so kita ada backup. So sebenarnya data penting lah. So backup ni macam mana? Boleh backup dalam PC yang sama, backup pada external storage, backup pada cloud storage, macam-macam lah cara kaedah dia. Okay. So dia boleh prevent information theft dan sebagainya. Alright, so ni jenis-jenis backup. So tengoklah dia ada full backup, differential backup, incremental backup, selective backup, continuous backup. Okay. Baik, ni dia punya setiap satu apa jenis backup dan dia punya advantage, disadvantage dia. Biasanya kita akan buat apa full backup dalam ikut inilah, ikut dia punya masa. Sampai satu masa kita akan buat full backup dan sebagainya. Okay, so nanti awak boleh baca yang ni. Kemudian continuous data, data backup lagi. Okay, ni buat data backup dalam kita punya network lah. Terpenting data backup dalam network. Alright, kemudian access control. Define who can access the computer, when they can access, and what action they can take while accessing the computer. Dari segi kita kawal penggunaan lah. Okay, access control. Contoh apa dia? Mungkin kita punya contoh dekat makmal ke, kita set nak masuk makmal tu kena ada password ke apa ke kat pintu dan sebagainya. Kena ada tunjuk kat matrik ke apa ke untuk gunakan. So itu cara kaedah tu kita nak kawal lah. Okay. So dia kata gunakan two-phase identification. Verify that individual in the person or he claim to be. Authentication, verify that individual is valid user. Salah satu cara untuk nak buat identification ni adalah guna ID and password lah. Okay. Oh, dia kata username, password. Okay, so apa tu username, apa tu password ada kat sini. Okay, ataupun juga boleh gunakan possess object. Dia ada card, badge, smart card ke, kunci ke apa ke yang membenarkan dia untuk akses dan guna komputer. Okay, itu pun kat langkah-langkah pencegahan daripada unauthorized access and use. Dia juga boleh mengelakkan dari segi apa, hardware theft kan. So bila orang tak boleh akses, nak curi macam mana, betul tak? Okay. Kemudian ada juga gunakan biometrik. Dia pakai fingerprint sensor ke apa ke untuk nak benarkan akses. Contoh dekat laptop sekarang ni dia ada fingerprint kan. Kat phone kita pun ada fingerprint untuk nak elakkan daripada orang lain boleh buka phone kita. Okay, so tu dari segi access control menggunakan biometrik. Alright, kemudian physical access control. Kalau tadi access control secara ID, password, apa nama ni,
biometrik. So ini physical. Physical ni secara biasa lah. Okay, so kita nak kawal penggunaan, kita kunci pintu, lock door, alarm system, kita ikat dengan kabel. Okay. Ataupun apa nama ni, pasang security CCTV ke apa ke. So itu contoh physical access control, tu nak kawal penggunaan dia secara physical. Okay, and last one, human aspect. Human aspect ni kita kata human aspect awareness lah dari segi kesedaran pengguna tu sendiri. So dia kena sentiasa alert dengan security, dengan isu keselamatan ni lah. So bila dia alert, so dia akan ambil tindakan yang sepatutnya. Dia punya tindakan kawalan yang sepatutnya. Contoh kalau apa dekat dalam organisasi, mungkin dia kena educate employee dia untuk sentiasa jaga keselamatan komputer dan data. Sentiasa buat routine check, sentiasa update antivirus, guna komputer dengan betul. Tu semua antara ni dalam human aspect. Kan? Jangan klik pada mana-mana website yang meragukan. Jangan download benda-benda yang dari sumber-sumber yang tak pasti kan. Download file-file yang meragukan. So itu semua human aspect. Kesedaran dari segi kesedaran user tu sendiri. Okay. Alright. So dekat sini kalau tengok untuk security, contoh malicious code, apa antara dia punya security measure yang boleh kita guna? Antivirus, anti-spyware, firewall, apa lagi? Kemudian untuk unauthorized access and use, mungkin kita boleh guna kriptografi, control access, physical control access pun boleh. Kemudian kalau hardware theft, untuk nak elakkan ni, kita buat apa? Data backup kan. So PC kita memang orang dah curi hilang, tapi bila kita backup data dekat tempat lain dalam hard disk dan dalam external storage dan sebagainya, kurang-kurangnya data kita masih ada kan. Human aspect awareness, bagi kesedaran, kunci ke apa ke. And then software theft, information theft. So awak boleh tengok kat sini, ni pun boleh bantu awak untuk nak kena pasti cara-cara pencegahan berdasarkan computer security risk yang awak dah kena pasti untuk assignment awak. Okay. Baik. Dapat tanya sampai sini? Ada soalan tak? Ada soalan sebelum kita stop? Tak ada. Boleh Okay. So saya harap awak boleh faham lah dua subtopik ni dan awak akan okay. Dan awak akan apply benda ni dalam assignment awak lah. So harapnya bila awak buat assignment tu awak akan lebih faham lah tentang topik security risk dan security measure ni. Okay, sebab ni memang tak dibincangkan dalam tutorial pun tak. Dia cuma dalam assignment sahaja. Alright. So kalau tak faham boleh tanya. Nanti boleh tengok balik video ni dan juga nota ni saya akan share dengan awak dalam classroom nanti. Okay. Sebelum kita bersurai, untuk kelas saya F1, T1, T2, T4, jangan lupa isi soal pemantauan EPP pelajar tu untuk kelas tutorial. Untuk T3 pun sama juga, tapi awak kena isi yang Ustaz Wan bagilah. So kalau boleh cepat mungkin, sebab saya tengok kelas saya ni ramai lagi tak isi ni, baru 50 orang, tak ada lagi belah-belah orang lagi. Okay, so tolong tengok balik link yang saya bagi tu dan isi. Alright, so terima kasih banyak, jangan lupa isi attendance. Kita jumpa lagi untuk hari Jumaat apa saya akan beritahu lah. So Jumaat saya akan beritahu balik. Kemudian in case kalau kita tak berjumpa secara live macam ni hari Jumaat ni, kita akan berjumpa pula selepas cuti lah, minggu depan cuti kan? Minggu. Ya, betul. Okay, tak apa. Awak boleh saja bila masa tengok balik video-video kuliah kita. So boleh prepare daripada sekarang lah sebab final dah semakin dekat. Dan final nanti pun kemungkinan besar dia memang awak akan kembali ke kolej. So exam macam biasa. So harap-harapnya urusan kita nanti dipermudahkan lah. Alright. So terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa isi attendance. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, Thank you, sir. Sama. Thank you, sir.